بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, at-tuhur syatrul iman. Nabi kata bersuci adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Manakala alhamdulillah, barang siapa yang selalu ucapkan alhamdulillah, tamla'ul mizan, ucapan itu boleh memenuhi neraca yang menimbang amal manusia di hari akhir esok. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Manakala subhanallah dan alhamdulillah itu, dua-dua kalimah itu boleh memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Siapa mulut dia selalu sebut subhanallah, selalu sebut alhamdulillah, pahala bagi orang yang selalu sebut subhanallah, selalu puji Allah. Pahala dia boleh memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, was-salatu nur, sembahyang itu nur. Kalau kita orang sembahyang, kalau kita orang yang sembahyang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan nampakkan nur pada wajah kita, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat esok. Waktu manusia dihimpunkan di padang mahsyar esok, muka orang-orang yang sembahyang ini terpancar nur. Was-sadaqatu burhan, manakala sedekah itu menjadi bukti keimanan. Kita tak tahu kita ni beriman sungguh-sungguh ke tak, dan kita lagi-lagilah tak tahu orang beriman ke tak.
Kita sendiri pun tak boleh sukat iman kita, tak boleh sukat. Iman bukan macam gula putih, boleh sukat sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Iman satu benda yang tak boleh sukat. Kita tak tahu iman kita hari ini banyak mana, dan lebih-lebih lagi kita tak tahu iman kawan kita, adik-beradik kita, anak-anak kita setara mana. Tak boleh. Tapi Nabi SAW kata, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu menjadi bukti keimanan. Kalau kita tak gaduh siapa suruh, tak gaduh siapa perangat kita, tak gaduh siapa anjurkan kita, tak gaduh siapa galakkan kita, kita sendiri rasa nak sedekah, itu bukti kita ada iman. Jadi diri sendiri boleh tanya diri sendiri, kita orang yang macam mana? Tak mesti nanti ada 1000 baru boleh bagi, tak mesti nanti ada 100 baru boleh bagi. Ada sekupang pun boleh bagi. Kalau kita rasa dengan senang hati kita boleh bagi sedekah, kita sendiri boleh faham bahawa ada iman dalam diri kita. Was-sabru dhiya. Nabi SAW kata, sabar itu juga cahaya yang memancar. Orang yang sabar, Allah akan pancarkan cahaya daripada diri dia. Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Quran ini pula Nabi kata dia boleh jadi belakang. Kadang-kadang Quran ini wal Qur'anu hujjatun lak. Kadang-kadang Quran ini dia menjadi hujjah bagi kamu. Maksud hujjah bagi kamu ialah Quran itu menjadi pembela kita di hari kiamat esok. Dia menjadi hujjah bagi kita di padang mahsyar ketika Allah dakwa kita. Sewaktu tu kalau sekiranya kita orang yang mengamalkan Quran masa atas dunia, Quran akan jadi peguam bela kita. Maka pada ketika itu Al-Quran itu hujjatun lak. Dia kata menjadi hujjah bagi kamu. Quran defend kita. Tak payah kita cakap banyak, tak payah kita panggil saksi, tak payah yang ini semua. Quran tampil untuk menjadi pembela kita. Dengan syarat masa atas dunia kita dengan Quran jaga sungguh. Bukan sahaja rajin baca Quran, bahkan kita belajar macam mana cara baca Quran yang betul. Bukan sahaja rajin baca Quran dengan betul, bahkan kita cuba sedaya upaya nak praktik suruhan yang Allah suruh dalam Quran. Sendirinya di padang mahsyar itu, Quran ini hujjatun lak. Dia jadi pembela kita, dia memberi hujjah untuk mempertahankan kita. Tapi Nabi SAW kata, au alaik. Kadang-kadang Quran ini menjadi hujjah ke atas kamu. Maknanya di padang mahsyar esok Quran juga boleh menjadi pendakwa yang akan mendakwa kita. Dia berhujjah ke atas kita. Kita baca Quran tapi kita tak mau nak laksanakan suruhan Allah dalam Quran. Maka Quran yang ada 30 juzuk depan kita lah ni, kadang-kadang dia jadi pembela kita, kadang-kadang dia jadi pendakwa kita. Kalau kita turut semua perintah Allah yang ada dalam Quran, maka Quran menjadi pembela kita. Tapi kalau sekiranya kita jadi orang yang benci Quran, yang tak mau Quran, maka Quran tampil sebagai pendakwa kita. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Nabi SAW kata setiap orang manusia berpagi-pagi dalam keadaan menjual diri dia kepada Allah. Nabi SAW kata manusia ni celek-celek mata bangkit pagi, dia dalam keadaan ba'i'un nafsah, dia menjual diri kepada Allah. Famu'tiquha au mubiquha. Ada di kalangan manusia ni mu'tiquha, dia memerdekakan diri dia daripada seksa api neraka. Dia celek-celek mata pagi, dia bangkit-bangkit tu,
dia menjadi satu orang yang taat kepada Allah, maka dia telah memilih untuk memerdekakan diri dia daripada api neraka Allah. Au mubiquha, ataupun ada manusia pagi-pagi bangun celek mata, dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mubiquha, maka pada ketika itu binasa dia kerana tidak ikut perintah Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hari-hari bangkit tidur, kita boleh pilih kita nak buat hak mana satu. Bangkit tidur pagi, kita boleh pilih kita nak kita jadi orang yang taat Tuhan ke, kita nak jadi orang yang derhaka Tuhan. Kita pilih. Kalau kita pilih untuk hari ini nak taat kepada Tuhan, Quran akan membela kita dan kita selamat sejahtera. Tapi kalau kita bangkit pagi, kita pilih untuk derhaka Tuhan, maka ketika itu Quran mendakwa kita, binasa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita dapat ambil akibat daripada hadis ini. Hadis ini nak bagi tahu dekat kita, yang pertama sekali, Islam mementingkan kesucian dan kebersihan. Bukan sahaja suci bersih luaran kita, pakaian kita, tubuh badan kita, bahkan kesucian dan kebersihan hati naluri kita. Islam mau yang tu. Kalau kita boleh jaga kebersihan luar dalam kita, maka itu syatrul iman, itu sebahagian iman. Yang kedua, hadis ni nak menganjurkan kita supaya biasakan mulut sebut Alhamdulillah, biasakan mulut sebut Subhanallah. Selalu sebut Subhanallah, selalu sebut Alhamdulillah. Pahala dia tak terfikir oleh fikiran kita. Kerana Nabi SAW kata, orang yang sebut Alhamdulillah, orang yang selalu sebut Alhamdulillah, neraca yang menimbang amalan dia itu penuh dengan kalimah Alhamdulillah itu. Maknanya pahala sebut Alhamdulillah itu cukup untuk nak memberatkan timbangan amal. Bahkan Nabi SAW kata, orang yang rajin sebut Subhanallah dan rajin sebut Alhamdulillah, pahalanya kalau sekiranya boleh diisi, dia boleh memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Kita nampak simple benda ni tuan-tuan, kita tak boleh buat. Bila kita sebut Subhanallah dengan Alhamdulillah ni? Bila? Semayang. Dalam doa amal, zikir Subhanallah, Alhamdulillah lepas semayang ni, ada hari tak buat. Jadi dia nak cerita kata benda simple ni tak terbuat. Kita cuba nak komit diri kita, kita cuba nak jadikan diri kita ni macam zikir ini satu benda wajib, tak terbuat. Nasib kita semayang berjemaah di surau, di masjid, kita sebut. Lalu semayang seorang di rumah pakai doa. Habis bagi salam tu kira pakai nak doa, habis doa bagi pergi. Lalu semayang di masjid, tahan sikit. Masa apa? Pasti imam sebut, maka kita turut sekali. Maknanya nak sebut Subhanallah dengan Alhamdulillah ni payah, walaupun sebenarnya tak susah, tapi payah nak boleh sebut. Maka dengan kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi bagi tahu kat kita, pahala dia besar. Pahala dia besar. Dan yang ketiga daripada hadis ni dapat kita faham bahawa semayang kena jaga. Semayang kena jaga. Bukan kata semayang, ambil ayat semayang pun dah cukup. Sewaktu manusia dihimpunkan ramai-ramai di padang mahsyar esok, sabit daripada hadis yang sahih, Nabi SAW kata, umat aku, Allah bagi aku kenal mereka di padang mahsyar kerana anggota wuduk mereka bercahaya. Ambil ayat semayang aja sudah cukup, anggota wuduk bercahaya. Apatah lagi lepas ambil ayat semayang. Maka Nabi kata, wassalatu nurun, sembahyang akan memberi cahaya. Dan seterusnya, hadis ini juga mengingatkan kita tentang sedekah. Tuan-tuan, orang Islam amalan sedekah kena kuat. Pasal apa?
Pasal Nabi kata was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti keimanan. Kalau betul kita sayang sekolah agama rakyat, tak dapat bantuan per kapita pun, sekolah itu mesti hidup terus dengan sumbangan kita. Itu aja cerita dia. Semayang hajat pun kalau tak menyumbang, letih. Semayang hajat, tapi kalau tidak menyumbang, betul. Kalau betul kita sayang sekolah agama rakyat, dah pihak berkuasa nak stop bantuan per kapita, kita bagi duit poket kita, hiduplah sekolah tu. Maka sedekah itu burhan, itu bukti keimanan kita. Kalau tidak kita cakap-cakap saja. Bila kita hulung, kita bukti kita nak sungguh benda ni. Nabi SAW kata lagi, wasabru dhiya, sabar cahaya yang memancar. Maka kena sabar tak? Memilih untuk jadi orang Islam, memilih untuk jadi orang yang beriman, bermakna kita memilih untuk jadi orang yang kena kuat kesabaran. Jadi orang Islam duduk bumi mana pun kena sabar. Jadi orang Islam duduk bumi mana pun kena sabar. Sahabat-sahabat kita ni nak pergi ke Kemboja raya haji ni, nak pergi buat korban di sana. Dr. Harundin duk rajin turun di sana, duk buat masjid bagi kat mereka dan sebagainya. Dr. Harundin cari orang-orang yang ada duit pokok sebelah Malaysia ni, siapa yang ada duit dan teringin nak membantu saudara seugama di Kemboja. Masjid mereka semayang tu elok lagi kandang lembu kita. Ini keadaan di Kemboja. Masjid mereka semayang jemaah tu elok lagi kandang lembu kita. Tak tahu lah, pergi tengok. Kawan-kawan yang pergi dah balik, mereka kata tak tahu nak cerita ustaz, pergi tengok faham. Sabar. Dr. Harundin pergi tengok, dia minta tali pengukur, dia ukur-ukur, dia kata kita buat masjid. Mereka rasa macam dia melawak. Alhamdulillah akhirnya jadi masjid. Buat korban, mula buat korban sekong. Subhanallah, kita kalau di sini korban sekong tak ada apa-apa lah. Duk dengar ni satu surau saja korban sampai 10 ekor lembu. Depa sana satu daerah besar korban sekong lembu je. Tak ada duit nak beli lembu pun. Daging korban tu pakai rebus-rebus buat masak. Makan daging rebus saja. Kita orang Malaysia ni makan ada balance tak habis tu. Kita kata angkat tu, depa angkat tu kita balik cerah dah, depa kat makan. Depa lapang tuan-tuan. Depa setahun 2 kali makan daging. Setahun 2 kali aja. Pekin simpan duit nak makan masa raya puasa dan raya haji aja. Sabar nak jadi orang Islam di Kemboja. Tak seceritalah orang Islam di negeri-negeri, banyak lagi lah negeri lain yang kesabaran ini adalah satu benda yang sangat besar bagi mereka. Dan seterusnya hadis ni mengingatkan kita tentang Quran. Quran dia boleh jadi 2 benda. Kadang-kadang dia menjadi pembela kita, kadang-kadang dia mendakwa kita. Maka mana-mana manusia yang bangkit pagi-pagi hal keadaan dia nak mempertahankan ajaran Quran, bermakna dia memilih untuk selamatkan diri dia daripada neraka. Tapi mana-mana manusia yang bangkit pagi-pagi dia mencerca Quran, dia memilih untuk membinasakan diri dia dengan dibakar oleh api neraka. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 17. Muka surat 101, muka surat 101. Muka surat 101. Masalah ingatkan mati dan juga menggemarkan banyak ingat akan mati.
Sesungguhnya ini satu perkara yang telah dikarangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya dengan karangan yang sangat bagus. Ini Syekh Idris Al-Marbawi, dia nak buat quotation, dia nak buat petikan daripada kitab Ihya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Iaitu katanya, ketahuilah olehmu bahawasanya orang yang bersungguh hati masuk pada mengumpulkan dunia, lagi yang bertungkus lumus menurutkan tipu daya dunia, lagi suka akan menurut akan hawa nafsu, lalai hatinya dengan tiada lagi daripada ingatkan maut, maka tidaklah dia ingatkan maut dengan lidahnya dan hatinya. Dan apabila ingat dia akan mati itu, nescaya benci ia dan lari ia daripadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Al-Ghazali kata dalam Ihya, manusia ni dia kata, kalau dia lupa kepada mati, dia jadi satu orang hamba dunia. Lupa pada mati, dia jadi hamba dunia. Umur ni boleh kata umur kata mari lah, tapi tak mai ke masjid lagi. Maknanya lupa. Umur tu tak patutlah pergi pesta, tapi duk pergi pesta lagi. Fahamlah, kata ini adalah orang yang lupa, kata dia satu hari nak mati. Ini Imam Al-Ghazali kata macam tu. Umur kita tahu mana tempat yang sesuai dengan kita. Kita tahu umur kita ni sesuai tang mana. Kalau umur kita ni dah duk pi sampai 40 lebih, 50 lebih, apatah lagi main 60 lebih, 70 lebih, bukan pesta tempat kita. Bukan tempat keramaian tempat kita, tapi masjid tempat kita. Tapi bila duk jangkau pi umur yang macam tu, pesta menjadi kegemaran dia. Faham dah? Dia satu orang yang tak teringat kata dia nak mati. Ini kata Imam Al-Ghazali. Maka mereka itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, bahawasanya mati yang kamu cuba nak lari daripadanya tu, maka bahawasanya berjumpa sekalian kamu akan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata mati yang kamu semua pakat nak lari. Siapa mau mati? Sakit sikit pergi ambil ubat cepat-cepat. Pasal apa? Saya tak mau mati. Pasal tak mau matilah. Sakit sikit cepat nak pergi ambil ubat. Pergi ambil ubat klinik ni tak lega, nak pergi hospital pakar. Pergi hospital pakar tak lega, duk impun duit kalau boleh nak pergi luar negeri. Pasal apa pergi jadi gelut macam tu? Saya tak mau mati lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Islam ni, innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati hak hampa semua pakat nak lari daripada dia, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia jumpa kamu. Tak boleh lari, tak berani naik kapal terbang. Pasal apa? Takut kapal terbang crash, jatuh mati. Naik kereta api terbalik mati juga. Tak boleh lari. Nama kata mati ni tak boleh lari. Kata aku, sebarang jenis kenderaan aku tak mau naik. Pasal apa? Duk tengok kadar kemalangan tinggi sangat di Malaysia ni. Jalan kaki kawan dia merempuh mati juga. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati hak kamu nak lari daripada dia, sesungguhnya dia jumpa kamu. Kamu lari, dia ligan kamu. Kamu lari, kamu jomoh dengan dia di depan tu. Mati jumpa kamu. Kemudian dikembalikan sekalian kamu kepada alim al-ghaib dan alim al-syahadah. Maknanya lepas mati kamu akan kembali kepada Allah. Allah tu ialah alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan yang maha mengetahui tentang benda ghaib dan benda nyata.
Tuhan tak ada benda tersembunyi daripada dia. Kita buat terang-terang pun dia tahu, kita buat sorok-sorok pun dia tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaib wasyahadah. Dia Tuhan yang alim tentang benda ghaib dan benda yang terang nyata. Maknanya nama kata manusia ni suka ke tak suka dengan Tuhan, mau ke tak mau mati nak jumpa Tuhan, mau ke tak mau, suka ke tak suka, kita akan jumpa Tuhan juga. Itu cerita dia. Bahkan bukan setakat jumpa saja, maka dia khabarkannya sekalian kamu dengan barang yang ada buat oleh sekalian kamu. Bila jumpa Allah, bila kita mati jumpa Allah, bukan jumpa setakat nak jumpa bagi salam aja, tapi jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi tahu balik dekat kita apa kita buat daripada akil baligh sampai mati. Lagi panjang umur, lagi panjang kes dibicarakan. Sebab kita kalau ada anak kita mati umur muda, alhamdulillah, kebaikan Allah nak bagi ke kita dan nak bagi ke dia hak mati ni. Alhamdulillah. Pasal apa? Pendek umurnya, pendeklah kesnya, dibicarakan tak panjang. Lagi panjang umur kita, lagi banyak cerita nak kena bercara di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kemudian manusia ni ada 3 macam. Dia kata manusia ni ada 3 jenis. Ada yang bersungguh hati kasih kepada dunia. Ini satu golongan. Manusia yang dia ni kira celek-celek mata, sampai pejam mata pula duk fikir dunia aja. Ini satu. Yang kedua, dan ada orang yang taubat pada permulaannya. Ada orang yang dia ni daripada awal dia ni dah baik dah. Sejak daripada mula dia ni baik. Begitu. Dan yang ketiga, dan ada orang yang arif yang penghabisan. Dan ada orang yang bukan kata mula saja, mula sampai habis. Dia ni satu orang yang sangat ingat Allah. Dan dia sangat merindui saat untuk berjumpa Allah. Tiga peringkat. Peringkat hak mula ni dia kira dunia aja. Peringkat hak kedua ni dia ni kira okey lah, boleh kata okey lah, ada waktu ingat, ada waktu terlupa, macam tu. Tapi bila demam ambil ubat cepat-cepat, dia kira lagu tu. Bukan takut mati, tapi kalau boleh tak sah mati lagi. Peringkat hak ketiga ni dia merindui untuk jumpa Allah. Oh, ni tinggi ya, makam yang cukup tinggi. Dia rindu untuk jumpa Allah. Contoh ingat balik mukadimah hadis yang kita baca bulan berapa dulu ni, cerita tentang seorang sahabat Nabi. Dia bila tengok perang sedang berkecamuk, tengok perang tengah sengit, dia boleh kata dekat sahabat-sahabat yang lain, dia kata jom kita pergi ke syurga. Dia kata jom kita pergi ke syurga. Dia terus serbu di tengah-tengah musuh kerana dia mencari syahid. Ini orang yang merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi tuan-tuan, makam tu cukup tinggi. Tapi inilah tiga jenis manusia. Dia kata ada pun orang yang sungguh-sungguh hati kasih akan dunia itu, maka tiada ingat dia akan mati sekali-kali. Oh ni, pak jenis kaki dunia tak ada. Mati ni bukan setakat dia tak ingat, jangan sebut depan dia, dia marah saja ya. Tapi dua abang kat dia kata, yang ni awak lah duk buat benda-benda tak elok ni, ingatlah sama satu hari kita nak mati, dia cekak kita terangkat kaki. Hampa ni pasal ni lah hampa tak maju, mati. Dia kata kat kita lagu tu, pasal ni lah hampa tak maju. Pasal apa? Bercakap tu kira mati. Dia kata kita nak hidup, dia kata bukan kita nak mati. Dia kata begitu. Kita pun Assalamualaikum pitang lima. Ini golongan pertama, dia kata. Kerana berbimbang dia dengan barang yang membencikan dia daripada mati itu. Dia tak suka kepada mati ni, dia duk bimbang dengan atas dunia ni. Begitu, ini golongan. Dan jika ingat dia akan mati itu pada mana-mana hari, maka ingatnya itu kerana beban dia atas barang yang ditinggalkannya daripada dunia. Kalau satu hari dia pergi sebut mati, sebut tu kerana beban, kerana kecewa. Dia buat menyaga sekali tak jadi, dia buat menyaga 2 kali tak jadi, dia buat 3 kali, 7 kali terai menyaga macam-macam. Daripada jual getah dapur gas sampailah kepada jual kereta, dia punya duk terai menyaga, 7 kali terai menyaga tak jadi. Dia kata macam ni biar mampuih lebih senang. Oh, dia sebut mampuih tu matilah. Dia sebut tu pun bukan kerana ingat mati, tapi kerana kecewa, kerana bebal dan kecewa.
Tu aja yang dia sebut mati. Kalau macam ni dia kata biar mati lagi bagus. Dia sebut tu bukan kerana dia ingat mati, tapi kerana kekecewaan dia, maka dia sebut mati. Ini golongan satu, golongan pertama. Bawah tu dia kata, dan ada pun orang yang taubat yang permulaan, ni golongan kedua, maka bahawasanya membanyak dia akan ingat maut supaya bangkit di hatinya takut. Ni golongan kedua. Dia cuba untuk nak bagi dia ni hati dia ingat pada mati. Maka jadi sempurnalah taubatnya itu. Dia cuba bagi ingat kata dia ni satu hari nak mati. Dia cuba nak bangkitkan dalam diri dia perasaan takut kepada Allah. Dia cuba. Semalam kita baca mukadimah di Masjid Jelutong, Tanjung. Satu orang perempuan, sahabat Nabi. Dia telah tersilap melakukan zina sampai mengandung. Tak boleh duduk di rumah, jiwa tidak aman, tidak tenteram, tidak tenang. Dia dihantui rasa dosa dan bersalah yang teramat sangat. Dia orang baik. Itu sebab Nabi kata dah hadis dia, Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata tidak akan berzina seorang penzina itu kalau sekiranya waktu dia nak berzina itu dia beriman kepada Allah. Orang yang boleh terbabas, terlanjur melakukan zina ni, masa dia terlanjur tu iman dia tak ada. Tuan, ahli sunnah wal jamaah kata iman kita ni yazid wa yanqus. Tekoh-tekoh dia tambah, tekoh-tekoh dia kurang. Ni iman manusia memang macam tu. Tapi ada setengah orang tu dia muflis iman. Waktu tu dia betul-betul jadi tak ada iman, maka terlanjur sampai berzina. Ini berlaku kepada perempuan ni. Wahiyah hubla. Dia kata maka dia pun mengandung kerana zina. Dia tak boleh duduk di rumah. Dia rasa tidak tenang, dia rasa tidak aman, dia rasa tidak tenteram. Walaupun dia sudah bersuami, perempuan ni sudah bersuami, tapi dia mengandung tu bukan anak suami dia. Dia pergi berzina dengan orang. Dia rasa tak. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya berzina. Dia kata, maka dirikanlah hukum ke atas saya. Dia kata. Nabi SAW kenal dia ni. Dia ni bukan orang gila. Bila dia mai buat pengakuan macam tu, makna pengakuan dia tu benar. Nabi panggil pak dia. Nabi pesan dekat pak dia, balik jaga dia elok-elok. Tunggu sampai dia melahirkan kandungan dia. Selesai dia menyusukan anak dia, bawa dia mai jumpa saya. Nabi kata. Kemudiannya pak dia bawa balik dia, pak dia jaga dia elok-elok. Dah selesai semua, bawa mai depan Nabi. Maka Nabi SAW perintahkan supaya pakaian dia diperkemaskan. Nampak Islam jaga aurat. Walaupun hukum nak dijalankan, aurat tak boleh buka juga. Perkemas pakaian dia, tutup aurat elok-elok, ditanam sekerat badan dan dia pun direjam dengan batu. Mati perempuan ni kerana kena rejam atas kesalahan berzina sedangkan dia sudah berumur tangga. Bila selesai mayat dia direjam mati dan sebagainya, mayat dia diuruskan, Nabi menyembahyangkan mayat dia. Sayyidina Umar Al-Khattab terus langkah pergi ke depan. Dia kata, ya Rasulullah, kamu semayang ni mayat satu orang yang buat dosa besar. Dia ni berzina ni. Dia ni mati kerana dia menjalani hukum rejam dengan batu sampai mati. Dia ni satu orang yang buat dosa besar. Kamu nak semayang mayat orang yang buat dosa besar? Nabi SAW jawab dekat dia. Jawab dekat Sayyidina Umar. Nabi kata betul dia buat dosa besar. Nabi kata. Tapi dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang Allah bagi kat dia kerana taubat dia ni, kalau sekiranya ambil pahala tu bagi kepada 70 orang penduduk Madinah, pahala tu ada lebih lagi. Penduduk Madinah ni bukan lagu penduduk Parit Kuntang. Penduduk Madinah, tuan-tuan, yang kata Ahlul Madinah ni menjadi rojongkan. Yang kata Ahlul Madinah ni, yang kata penduduk Madinah ni bukan lagu penduduk kampung kita, tak. Hebat, orang-orang Madinah ni hebat-hebat. Maknanya orang Madinah ni pahala dia hebat-hebat.
Sehebat-hebat orang Madinah yang pahala besar ni, Nabi SAW kata pahala yang Allah bagi dekat perempuan yang terlanjur berzina dan bertaubat dan minta hukum dilaksanakan ke atas dia ni, pahala perempuan ni kalau pergi bagi kepada 70 penduduk Madinah, lebih lagi pahala tu. Kemudian Nabi SAW kata dekat Sayyidina Umar, Nabi kata, bolehkah kamu cari mai ke depan aku satu orang manusia yang sanggup hilang nyawa kerana nak cari keredaan Allah. Maksudnya ialah Nabi merujuk kepada perempuan ni. Dia sanggup hilang nyawa dengan mengaku kata dia berzina dan minta hukum dilaksanakan kepada dia. Dia hilang nyawa, tak apa, dengan syarat Allah redha dia bila dia bangkit di padang mahsyar esok. Kamu nak komplain lagi aku semayang mayat orang yang macam ni? Ummah terus diam 1000 bahasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kata manusia ni kadang-kadang boleh jadi macam tu. Maka kategori manusia, jenis yang kedua manusia ni, dia cuba nak bangkitkan dalam diri dia rasa untuk bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dia. Maka boleh jadi takut dia akan mati pada setengah ketika kerana takut disambarkan dia oleh mati dahulu daripada ia taubat, dan sebelum memperbaiki bekalan dan persediaan dia untuk hari akhirat. Dia kata manusia jenis yang kedua ni, dia ni ada waktu dia berasa menyesal sungguh, nak taubat sungguh dengan Allah, tapi ada waktu dia terleka sikit dan sebagainya. Ini manusia jenis kedua. Maka ini orang yang ma'zur namanya, orang yang diberi excuse kerana dia ni uzur, pada bencikan mati itu daripada sebab jalan ini. Ada waktu dia bertaubat kepada Allah, ada waktu dia macam syok sikit dekat dunia, tapi oleh kerana dia ada waktu dia nak bertaubat kepada Allah, dia ni Allah bagi excuse dekat dia. Dia nak bertaubat kepada Allah, cuma sebagai manusia kadang-kadang lemah atas kelemahan itu, terlupa juga kadang-kadang untuk taat kepada Allah. Ini manusia jenis kedua. Kemudian dia kata, dan tiada masuk ia di bawah sabda Nabi SAW, siapa yang benci jumpa Allah, nescaya Allah benci jumpa dia. Golongan kedua tak masuk dalam golongan ni, golongan yang tak mau jumpa Allah. Dia nak jumpa Allah, cuma kelemahan dia sebagai manusia kadang-kadang terlalai juga. Begitu. Kerana ini, orang bukannya bencikan mati, dan bukannya dia benci jumpa Tuhan, bahkan dia takut akan luput jumpa Tuhan oleh kerana taksir dia. Dia takut dia ditakdirkan mati ketika dia sedang cuai. Dia takut. Begitu. Maka jadilah dia seumpama orang yang terlewat jumpa kekasihnya kerana bimbang dengan persediaan untuk jumpanya atas hal yang disukanya. Maka tidak dibilang akan dia orang yang benci jumpa Tuhan dengan ini. Kemudian yang bawah tu, poingan bawah, dan ada pun orang yang arid yang penghabisan jalannya itu. Ni golongan yang ketiga. Maka iaitu sentiasalah ingat dia akan mati. Kerana mati itu janjian bagi jumpanya dengan kekasihnya. Ini golongan ketiga. Sentiasa rindu nak jumpa Allah. Ini cukup hebat. Bukanlah makna rindu nak jumpa Allah tu rindu nak mati saja. Bahkan duk rindu nak tunggu masuk waktu semayang. Itu juga rindu nak jumpa Allah. Duk tunggu ni, dah habis semayang nak tunggu pula semayang hak satu lagi. Dia tak tahu. Bila dia takbir semayang Allahu Akbar, ketenangan menyelinap masuk penuh dalam hati. Ini makam tinggi lah. Kita ni, kita tak sampai makam tu, tak sampai. Cuma kita ni duduk pada makam apa? Lagi tak semayang duduk berasa macam ada benda tak selesai. Kita duduk makam tu aja. Alhamdulillah dah tu pun. Berbanding dengan orang yang tak semayang tak ada apa satu. Kita ni kalau boleh duduk makam tadi ni, makam lagi tak semayang duk berasa tak selesai. Kita dalam perjalanan anak balik mai ajak ayah jom pergi Kuala Lumpur, kita pun jom naik kereta daripada Parit Buntang ni nak pergi Kuala Lumpur. Sampai pukul 2 dah kereta duk berjalan lagi tak berhenti, semayang lohong lagi. Kita duduk berasa lemah. Apa dia ni tak berhenti semayang ke apa ke. Ada perasaan macam tu jadi ya. Jadi ya. Jangan ni lagu tu anak kata ayah nak berhenti semayang tu tak apa hati lagi. Anak dia kata ni nampak bapak aku ni bapak rock ni, dia kata. Lagu tak apa nak kalut semayang. Tak mau macam tu.
Biar kita tu ada perasaan tu, lagi tak semayang ni mata duk tengok jam. Hari dulu tu. Lagi tak semayang ni mata duk tengok jam ni. Kedok dah ni bila nak mati semayang ni. Betul lah musafir boleh buat jamaah takhir, tapi baik buat jamaah takdim lah. Semayang pun senang, tak ada apa-apa jadi pun kita semayang dah. Hari dulu ingat lagu tu. Duk tengok jam, tengok dua suku tak berhenti lagi, kedepuk dia bagi penyepak di kepala anak dia, tak berasa nak semayang kata kita. Kena ada perasaan macam tu. Jadilah berbanding dengan orang makam yang ketiga yang kita duk baca ni, orang makam yang ketiga ni rindu nak jumpa Allah. Masuk waktu pukul satu suku, masuk waktu pukul 1:30, dia pukul 1 standby lah. Minyak atar lumuk satu badan. Dia jenis macam ni. Ni berasa nak pergi semayang ni, nak pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ni, berasa tak boleh sabar dah nak. Lagu tu perasaan dia. Dan orang yang kasih itu tiada lupa ia sekali akan janji jumpa kekasihnya. Tak lupa lah. Waktu semayang memang tak lupa lah. Bahkan dia ingat waktu satu hari dia akan mati. Walaupun tak tahu waktu yang tepat, tapi dia tahu satu waktu dia akan mati. Dia tahu. Dia kata, dan ini pada ghalib pekerjaan dikatakan lambat datang mautnya, padahal suka dia akan datang. Dia ni tak kisahlah. Mati ni kalau nak mai dalam sehari dua ni pun tak apa. Lebih cepat dia mati, lebih cepat dia jumpa Allah. Allah kekasih dia. Begitu. Supaya lepas dia daripada negeri orang-orang yang derhaka dan berpindah dia kepada Tuhan Rabbul Alamin. Itu dia. Dia lemah dah duduk atas dunia ni dengan tengok keadaan hari-hari macam-macam masalah domai. Dia serabut. Kalau dia mati, tenang dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinggilah makam ni, makam yang cukup tinggi. Kemudian bawah tu dia sambung cerita yang sama lagi. Tuan-tuan tengok bawah sekali dia kata. Dan yang lebih memberi bekah daripada segala jalan ingat mati itu pada hati, iaitu membanyakkan ingat akan taulan handai yang telah lalu mereka itu dahulunya. Cara kita nak ingat mati ni macam mana? Dia kata cara dia ingat adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang dulu ada, lah tak ada dah. Ingat. Dulu ada Ustaz lah di surau ni, lah Ustaz lah tak ada dah. Mau ingat dulu tu. Duk berasa macam ternampak-nampak lagi dia duk ada, dia duk main, duk jadi imam semayang apa semua. Habis semayang duk salam dengan kita, sembang melawak dengan kita. Duk berasa-rasa macam duk nampak dia. Tapi hari ni kita kena terima hakikat, dia dah tak ada dah. Demikianlah kawan-kawan kita, adik-beradik kita, orang-orang yang kita biasa kenal satu masa dulu, hari ni tak ada. Mungkin dulu kita ada satu kawan baik, bila mai hari raya, dia orang yang mulakan telefon kita pagi-pagi. Assalamualaikum, nak ucap selamat hari raya, maaf hebat ni. Selama berapa tahun dia buat benda yang macam tu, hari ni tak ada dah. Kita berasa satu kehilangan. Dulu ada orang duk telefon kita pagi-pagi raya, ucap selamat raya. Lah ni tak ada dah. Tak ada pasal apa? Mati dah dia ni. Dia mati, aku bila? Begitu. Maka diingat akan kematian mereka itu. Kita ingat balik mati dah dia ni, seorang mati. Ada seorang jemaah mengaji kita, seorang duduk di Tokai kalau sekarang, Haji Sa'idin Tokai. Duduk Tokai tuan-tuan jauh. Nu simpang 4 kangkung masuk ke dalam lagi. Daripada Tokai tu nak main sampai ke rumah saya di Tasik Gelugong ni, duk ada sejam suku. Bawa kereta cara cukup-cukup tu, speed track tak kena dan tak pelan sangat, sejam suku. Turut mengaji nu daripada Tokai tu pi sampai ke Tanjung, sampai ke mana, turun pi mengaji. Tuan-tuan, takkan kita nak lupa orang macam ni, tuan-tuan? Takkan kita nak lupa kat dia? Alipun apa duk tengok apa ni, pi tempah jubah bagi kat kita selai lah. Kita tak minta semua benda ni, dia duk. Kita orang bila duk buat lagu ni, kita payah. Turut kita kata Pak Haji duk ikut kata apa semua ni tak susah ke Pak Haji? Tak apa, dia kata. Saya pun tak nak pergi rumah dia pun. Dulu dia panggil pergi ceramah di Masjid Tokai dekat dengan rumah dia pun tak ada pergi rumah dia. Pakai pergi masjid tu dah lewat dah, tak ada Pak Haji lain kali mai lain balik. Meninggal bulan puasa baru ni.
Satu sahabat telefon pukul 3 pagi. Sahabat telefon beritahu meninggal dah hamba Allah. Terkejut tuan-tuan. Seminggu sebelum tu last kali jumpa saya ceramah nuzul Quran dekat Masjid Padang Temusu. Last jumpa dia. Macam biasa, tak ada apa-apa. Habis salam ustaz, Pak Haji balik dulu, saya kata. Salam, peluk saya sekali, dia pun balik. Seminggu aja lepas itu orang telefon abang meninggal. Dua dengan sahabat ada main mengaji selalu, satu cikgu. Dua kereta sedia matang kacau sikit, cikgu bawa kereta, dia ikut sebelah. Meninggal pun keadaan cukup cantik. Dia duduk pergi semayang tarawih tu di Masjid Tandok Al-Ustaz. Imam Hafiz di semayang sana. 10 penghabis dalam bulan puasa, masjid tu buat qiyamul lail setiap malam. Malam kejadian tu dia semayang tarawih di Masjid Simpang 4 Kangkung. Habis semayang tarawih di Masjid Simpang 4 Kangkung, dia nak pergi balik ke Masjid Tandok tu untuk qiyamul lail. Dalam perjalanan tu berlanggang depan-depan kereta dengan satu kereta lain, kereta dia melambung jatuh dalam tali ayam. Orang angkat kereta jumpa dia duduk dalam kereta tu. Cikgu hak bawa kereta dia tu terpelanting keluar daripada kereta. Orang ingat dia seorang. Dia buka parik tali ayam apa semua, dah bagi ayam berat lepas apa semua, ada seorang lagi duduk dalam, tak tahu. Esoknya dah mayat dia tengah duduk mandi, saya pergi ziarah mayat. Masa mayat tengah duduk mandi tu baru dapat berita jumpa mayat cikgu seorang lagi. Baru jumpa esok pagi. Tapi mayat ni sahabat kita ni, jemaah mengaji kita ni, muka ya Allah bersih. Saya pucuk mayat dia sekali, bersih muka. Dia tengok dia tak boleh tahan, dia sebab muka bersih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mati bukan tahu bila. Tapi mati dalam keadaan macam tu, dalam keadaan baru habis semayang sunat tarawih, ni nak pergi qiyamul lail pula ni. Mati dalam perjalanan nak pergi buat ibadat lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang time tu cantik lah. Mana isteri yang tidak sedih kehilangan suami? Mana anak yang tidak sedih kehilangan bapa? Tapi kita kena terima, Allah ambil dia waktu yang cukup cantik untuk dia. Syukur pada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan kita kena ingat akan kematian orang-orang yang kita biasa kenal dulu. Dan tempat rebahnya di bawah bumi. Kita ingat hari ni mereka dah dikebumikan, duduk dalam tanah dah mereka ni. Dan diingat akan elok rupanya, dan juga segala ketokohan dia semasa hidup dulu. Kita ingat lagi dia ni orang macam mana. Kalau dia pemimpin dalam masyarakat kita, dia imam dalam kampung kita, dia guru yang duk mengajak kita selama ni, hari ni dia tak ada, teringat kita, aku dulu yang boleh dapat petunjuk ni, dia ni lah orang yang mula-mula buka jalan ke aku. Petunjuk Allah bagi, tapi yang nak buka ni melalui sebab musabab dia ni. Tentang kita semua, termasuk saya, kita semua termasuk saya, benda ni mesti ada satu orang, mungkin pak kita, mungkin tok wan kita, mungkin kawan kita, mungkin satu guru. Dalam banyak-banyak guru kita, satu guru ni boleh buka kita. Itu sebab Nabi SAW kata, ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat satu orang, tak kira siapa-siapa. Tak mesti tok guru, tak mesti ulama, tak mesti ustaz, orang biasa pun, ganjaran yang Allah akan bagi dekat dia, kalau sekiranya kerana cakap dia, Allah bagi hidayah dekat satu orang. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia lebih baik daripada anugerah seekor unta yang merah. Nabi kata, kalau kita boleh bagi satu nasihat dekat kawan kita di tempat kerja tu, cakap kita tu tak macam mana, cakap kita tu debu kata jatuh dalam hati dia, dia berubah, dia dapat petunjuk Allah dengan kerana sebab musababnya cakap kita, anugerah yang Allah nak bagi kat kita lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni maksudnya yang paling dicari dan disukai oleh orang-orang Arab dulu. Mana anugerah paling istimewa Allah akan bagi kat kita. Kita ni semua, saya dan tuan-tuan, mesti ada satu orang dalam hidup kita ni yang dia pernah bercakap
kita dengar, dengan cakap dia tu kita berubah jadi legula ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita terbayang lagi dia ni begitu. Dan telah habis dicerai-ceraikan oleh maut akan anggota-anggotanya dalam kubur. Itu dia. Tapi hari ini orang yang kita kagumi, orang yang kita anggap sebagai mempunyai ketokohan yang tinggi, hari ini dia tubuh badan dia dah dicerai-ceraikan oleh ulat dalam kubur. Mati dah, maknanya dia dah mati dah lah ni. Dan telah dijadikan oleh maut akan bujang janda segala isteri-isterinya. Tuan-tuan, yang kata kematian ni dia tak ada timbang rasa. Dia tak ada timbang rasa. Baru menikah sehari kematian boleh menjemput kita. Dia tak ada timbang rasa. Ni yang kata kematian. Tuan-tuan dengar cerita Hanzalah. Oh, sahabat Nabi Hanzalah. Malam pertama baru berumah tangga, baru rasa nikmat berumah tangga, tiba-tiba dengar panggilan jihad. Bangkit daripada katil, kata kat isteri dia, panggilan jihad dah mai, aku terpaksa ke Nabi. Turun pi syahid dia dalam medan peperangan. Nabi SAW kata, aku dapat melihat malaikat memandikan mayat Hanzalah daripada janabah dia. Yang kata mati ni tak ada timbang rasa. Baru menikah, isteri boleh jadi janda. Dan jadi yatim segala anak-anaknya. Yang kata mati ni, dia mai anak kecil baru sebulan, baru 2 bulan pun dia mai ambil. Yatim anak umur sebulan, umur 2 bulan. Ini yang kata mati ni. Dan habis segala hartanya. Bila dia mai, tak usah ada harta banyak mana, tak boleh halang malaikat daripada menjalankan tugas dia. Tak boleh nak halang malaikat daripada menjalankan tugas dia. Dan telah kosong daripada mereka itu masjid-masjid dan madrasah-madrasah dan tempat duduknya. Kalau dulu dia ni satu tok guru besar duk mengajar merata masjid, merata tempat. Bila tak ada dia kosong masjid, kosong madrasah. Nah, kalau kita ke kawasan ni dulu tok guru Haji Mat Saman Kati, tak apa tak kenal dia. Ijtimak tang mana pun, kuliah pengajian tang mana pun dia turun, mai anak murid punya ramai dan sebagainya. Bila tak ada dia sayat kisah. Duk biasa masjid tu dia turun orang penuh, bila tak ada dia dan tak ada orang. Terasa tak ada dia ni. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Orang-orang yang dulunya sangat disanjung oleh masyarakat, hari ini tak ada dah. Maut memisahkan dia daripada masyarakat. Nah, begitu. Dan tidak tinggal lagi bekas-bekas mereka itu pun tak ada apa dah, habis dah. Bila mati ambil tak ada dah. Maka sebagaimana diingat akan seorang kemudian daripada seorang, walaupun berapa ramai orang pakai duk ingat, duk sanjung, duk sayang, duk kenang dia, mai kematian tak ada apa dah, boleh buat apa ke dia. Dan dikenang di dalam hati segala halnya dan kelakuannya dan mautnya itu, dan nampak-nampak rupa ketokohannya. Itu dia. Kita berasa macam duk ternampak-nampak dia ni, tapi Allah tak ada dah dia ni. Begitu. Dan teringat akan rajinnya dan cergahnya dan angan-angannya bagi hidup dan kekal. Kita duk teringat lagi dia dulu masa hidup dulu cergas buat kerja. Tengok ke dia buat kerja ni, kita ingat dia nak hidup 1000 tahun lagi. Kita tengok ke cara dia duk buat kerja, walaupun umur dah 60 lebih, dah tua dah, dia duk buat kerja nak memajukan pondok dia, nak memajukan sekolah agama dia ni. Tengok ke dia buat kerja tu, macam dia nak tahan lagi 1000 tahun lagi. Seminggu kemudian dia meninggal dunia. Tuan-tuan, tu guru dulu. Kalau kami belah-belah seberang perai kan, apa nama Tok Guru Haji Ahmad Tuan Husin, pondok apa nama Pokok Senang, Madrasah Khairiyah Pokok Senang. Banyak ulama lahir daripada pondok tu. Malam tidur koran, selain daripada bangun bertahajud, sembahyang malam dan sebagainya, pirang ni rumah-rumah pondok, anak-anak murid mengaji ni dia pirang kan. Ustaz lah malam tidur cari apa dah budak-budak ni, apa nak mengaji, apa mengaji, apa tak mau melingkupi. Oh, dulu dah bukan ada bantuan per kapita apa-apa. Kan dia buat kerja kerana Allah. Dia buat kerja kerana Allah. Mai bagi anak murid kat dia ni amanah bagi kat dia dijaga. Bukan jaga mengajak dalam kelas ni. Malam-malam pondok, tuan-tuan tahu lah pondok kecil-kecil duduk.
Dia round, kok tepi pondok. Round. Masa tu tak ada lah apa nama VCD apa, tak ada lagi zaman tu. Dia duduk round ni, nak ambil bau rokok daun. Dia pergi duduk round tu, nak ambil bau. Kok ada anak murid curi-curi hisap rokok daun. Semua Jawa jual pakai kilo, pakai kati ni masa tu kan. Dia pergi round. Bau aja boleh lah. Boleh, buat-buat tu boleh. Malam tu juga turun, habis sembahyang sunat sama dengan dia di surau sekolah ni. Sembahyang sunat. Pagi esok, cerah-cerah esok ni buat perhimpunan budak-budak semua, dia ambil tali rupiah satu, dia ikat puntung rokok tu, dia suruh heret 7 pusingan keliling pondok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anak murid hak mengaji ke dia, sampai hari ni teringat benda tu. Sampai hari ni teringat. Macam mana tok guru dia bukan sahaja muallim, bukan sahaja orang yang nak mengajar ilmu, bahkan murabbi, orang yang mentarbiah depa. Ingat kepala ni. Ingat sebut nama tok guru dia dan puasa lemah. Ingat balik cerita kena heret putung rokok tu. Kan? Berkat pengajian masa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun dia dah tak ada hari ni, terbayang-bayang ketokohan dia. Begitu. Dan lupanya akan mau. Dan terpedaya ia dengan menurutkan dan mengikutkan kehendak asbab kehidupan. Kadang-kadang kita teringat ada orang sebahagian macam ni. Dia teringat kepada mati dan bergantung dia kepada kuatnya dan juga ketetapannya, dan cenderungnya kepada tertawa-tawa dan main-main dan lalainya daripada barang yang dihadapannya, daripada mati yang bersegera dan kebinasaan yang cepat. Dia tak teringat kata satu hari dia nak mati. Bila mati ni nak bermula satu kisah yang lebih panjang daripada kisah hidup dia. Kita hidup ni pun kisah kita panjang. Kita hidup ni pun kisah kita panjang. Hak orang tahu, hak orang tak tahu kisah hidup kita ni. Mati esok lagi panjang kisah dia. Ada apa? Pasal kita hidup ni ada limit masa. Kita hidup lah ni ada limit masa. Ada orang takat 65 umur dia. Ada orang takat 70 umur dia. Dia ada had masa dia. Tapi hidup pula esok ni, lepas mati dibangkitkan hidup pula tu, hidup yang tidak ada mati. Maknanya cerita panjang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan bahawasanya bagaimana ia berulang alik, berjalan dengan cergas, padahal sekarang sudah runtuh kakinya dan sendi-sendinya. Itu dia. Kita teringat balik manusia masa muda dulu cerdas berkomin. Lah ni tak larat dah, tak larat dah. Sendi-sendi semua dah tak larat dah. Dan dulu ia ada elok bertutur bercakap, padahal sekarang sudah dimakan ulat akal lidahnya. Kalau dulu boleh ada bercakap fasih dan sebagainya, lah ni dah mati masuk kubur, ulat mamuk makan habis dah, lidah pun tak ada. Begitu. Dan dulu dia sedang elok tertawa, padahal sekarang sudah dimakan tanah akan giginya. Kita bila teringat dia, kita teringat senyuman dia, kita teringat, kita lah ni tak ada dah. Semua bibir, mulut, gigi semua kena makan ulat habis dah. Mati dah dia ni. Dan telah ada ia mentadbir bagi dirinya barang yang tiada berhajat kepadanya kepada 10 tahun di dalam waktu yang tidak ada antaranya dan antara mati itu beberapa bulan sahaja. Bahkan kadang-kadang kita teringat setengah orang. Umur yang ada kat dia tu tak cukup dah untuk nak membolehkan dia buat apa yang dia buat tu. Tapi dia buat juga. Dia buat tak apa lama dia tinggal benda tu. Contoh umur dah 70 dah, dia buat banglo sebiji. Umur 70 dah pergi buat banglo sebiji. Elok siap banglo duduk tak ada 5 tahun mati. Patutnya umur dah 70 tak rasa fikir buat banglo dah lah. Hak mana duk ada duduk sudah lah. Buat awal-awal itu. Buat awal-awal itu buat. Dah sampai ke ujung umur dah. Pergi duk buat lagi benda tu. Benda tu tak ada buat lah. Bagi orang-orang lain buat. Pergi buat lagi. Nak duduk berapa hari. Duk tak ada berapa hari habis. Patutnya masa tu digunakan untuk buat benda lain. Benda yang boleh jadi bantu dia bila dia mati esok. Padahal ia lalai daripada barang yang dikehendakinya hingga datang akan dia oleh maut di dalam waktu yang tidak disangka-sangka. Tak sangka kita nak mati, mai kematian mati dia. Maka zahir baginya rupa malaikat maut dan didengar ke telinganya seruan ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Tuan-tuan, dekat nak mati, malaikat mai tu tahu dah. Masa tu tahu dah.
Kalau mai pakai serba putih duduk di kanan, faham dah bahawa kita ni min ahli sa'adah, daripada orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan. Kalau malaikat maut mai kat kita dalam pakaian serba hitam, ni hadis punya cerita. Malaikat maut mai pakai serba hitam duduk sebelah kiri, faham dah, min ahli syaqawah, dia kata daripada orang-orang yang akan mendapat kecelakaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang yang ingat akan segala yang tersebut itu, boleh ia pada waktu ingat dan waktu terkenangnya di dalam hati itu buat banding pada dirinya. Kalau dia teringat macam ni, dia bandingkan diri dia. Aku pun tak tahu bila nak mati, tak tahu, bahayalah. Kematian ni cukup bahaya, boleh mati bila-bila masa. Bahawasanya dirinya itu seumpama orang-orang itu juga. Orang yang kita kenal yang mati ni, ada yang mati muda, macam-macam. Dia teringat dekat mereka ni, mudah ingat elok-elok. Dia kata, dan lalainya seperti lalai mereka itu, dan akan jadi akhirnya seperti akhir mereka itu. Kalau hari ni kita buat lalai macam kawan kita mati itu, maknanya tak mustahil kita akan kena macam yang kena kat kawan kita tu. Dia pun tengah duk lalai mati. Jangan sampai kita ikut macam yang dibuat oleh dia ni. Dia kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, qala Abu Darda, idza zakartal mauta fa'adda nafsaka ka ahadihim. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apabila ingat kamu akan orang-orang yang telah mati, maka bilanglah diri kamu seorang daripada mereka itu. Bila kita teringat orang mati, kita mau ingat kalau kita jadi mereka macam mana. Doa ingat balik macam mana keadaan dia dalam kubur lah ni. Mau ingat macam tu. Macam mana dia dalam kubur lah ni, duk baca hadis cerita kadang-kadang kubur ni wa yufsahu lahu bi 70 zira'an, dan diluaskan kuburnya dengan 70 zira'an, dengan 70 hasta punya luas. Dan ada pula yang disempitkan kubur dia sampai selisih tulang rusuk. Kita mau duk fikir macam tu, duk fikir-fikir balik kawan kita ni apa yang Tuhan bagi kat dia lah. Mau duk fikir macam tu. Mudah-mudahanlah Tuhan bagi yang baik untuk dia. Mau duk ingat macam tu. Bila kita duk ingat macam tu, saat lagi kita ingat, tak semayang Isyak lagi. Dia main, tak semayang Isyak lagi. Kita ingat. Kalau tak ingat mati, habis. Dia jadi lalai macam tu ya kita ni. Wa qala Ibn Mas'ud, as-sa'id man wa'adha bi ghairi. Dan telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bermula orang yang bahagia ialah orang yang ambil iktibar dengan orang lain. Dia kata, orang yang bahagia ialah orang yang apabila dia tengok orang lain, dia ambil iktibar, dia ambil pengajaran. Dia tengok orang ni duduk rajin di masjid, semayang, mengaji apa semua, dia ambil iktibar. Aku tak mula lagi macam mereka ni. Iktibar. Tengok orang-orang yang nampak lalai, tak tahu mati, tengah-tengah duk lalai mati, ambil iktibar. Aku tak mau jadi macam dia ni. Iktibar. Maka orang yang selalu mengambil i'tibar adalah orang yang bahagia. Nabi kata. Wa qala Amr bin Abdul wa qala Umar bin Abdul Aziz, ala tarawna annakum tujahhizuna kulla yawmin 'ad kulla yawmin ghadiyan aw ra'ihan ila Allah 'azza wa jalla, tad'unahu fi sad'in min al-ardi قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب. Dan telah berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dalam khutbahnya, tidakkah nampak sekalian kamu akan diri kamu bersediakan tiap-tiap hari akan orang yang berjalan pagi ataupun berjalan petang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar Abdul Aziz, tuan-tuan, khalifah. Walaupun dia khalifah, dia orang besar, tapi warak dia menyebabkan dia dipanggil Umar As-Sani. Umar Abdul Aziz ini, dia ni hidup jauh dah selepas zaman Khulafa Ar-Rashidin, tetapi akhlak dia, tingkah laku dia, amal ibadah dia dan sebagainya nampak macam Umar Al-Khattab. Sehingga kan Umar bin Abdul Aziz ini digelar sebagai Umar As-Sani, Umar yang kedua. Maksud Umar yang kedua tu ialah Umar yang kedua selepas Umar Al-Khattab.
Tuan-tuan bayangkan, pergi Mekah buat haji jalan kaki. Yang kata Umar Abdul Aziz ni, dia pergi Mekah, dia berjalan kaki. Pasal apa? Pasal nak ambil lebih pahala. Dalam ayat Quran Tuhan cerita pasal orang buat haji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Tuhan kata orang akan pergi ke Mekah untuk buat haji ni, ya'tuka rijalan, walaupun terpaksa berjalan kaki, orang akan pergi ke Mekah ni. Wa ala kulli dhamir, dan dia akan pergi walaupun terpaksa naik unta yang asalnya gemuk, kemudiannya jadi kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Manusia, nama kata Islam, tetap akan pergi ke Mekah walaupun daripada segenap ceruk dunia mana dia akan pergi ke Mekah untuk buat haji. Pergi sana ni musim haji ni, pergi sungguh. Rupanya lagu Quran kata tu sungguh, tuan-tuan. Hak mai ke Mekah buat haji berjalan kaki sampai hari ni ada. Sampai hari ni ada lagi. Kerajaan Saudi ni tak upaya nak strict macam mana lah. Dia masuk mai, dia nak buat haji. Berjalan kaki masuk, immigration ke mana, custom ke mana, dia masuk mai berapa cukup je. Tahan bah, dia turun bah jalan kaki, masuk dulu pada bah. Ada. Pasal apa? Pasal Tuhan sebut dalam Quran. Mereka ni mai, kok mana pun mereka akan mai ke Mekah untuk buat haji. Jalan kaki boleh papi, naik unta boleh papi, tambahlah ada bas, ada kapal terbang lebih-lebih lagi orang nanti. Serba macam rupa manusia duk ada sana, duk tengok muka ni tak tahu negeri mana mah. Demikianlah panggilan haji bila mai, orang akan pergi sampai macam tu sekali. Umar bin Abdul Aziz saja pilih untuk pergi Mekah buat haji dalam keadaan berjalan kaki. Berjalan, tiap-tiap berapa langkah berhenti sembahyang sunat. Subhanallah. Umar Abdul Aziz, walaupun dia menjadi khalifah, dia orang yang macam tu. Dia ada bagi satu khutbah. Dalam khutbah dia kata, ala tarawna annakum tujahiduna kulla yawm ghadiyan aw ra'ihan ila Allah azza wa jalla tada'unahu fi sad'in min al-ard. Kata dia, tidakkah nampak sekalian kamu akan diri kamu bersediakan tiap-tiap hari akan orang yang berjalan pagi ataupun berjalan petang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, hangpa tak tengok ke tiap-tiap hari pagi petang ada orang mati, hangpa tolong uruskan orang-orang mati ni untuk dikebumikan. Hangpa tak fikir ke benda ni? Tentang masyarakat kita hari-hari ada orang mati. Kalau tak ada kematian di Parit Buntang, ada kematian di Kampung Tiu. Kalau tak ada kematian di Parit Buntang, di Kampung Tiu, ada kematian di Masjid Tinggi. Kalau tak ada kematian dalam seluruh negeri Perak, ada kematian di Selangor. Kalau tak ada kematian di Malaysia, ada kematian di Indonesia. Hari-hari ada orang mati. Tak tahu tiap-tiap 1 minit ni berapa banyak orang mati dalam dunia ni. Maka Umar bin Abdul Aziz kata, hampa ni kadang-kadang hampa terpaksa urus mayat. Daripada dia mati depan mata tu, kita yang urus semua. Kita yang angkat dia, buat pergi pancung, basuh-basuh, kok ada najis terkeluar masa dia nak cerai nyawa tadi, bersih-bersih dia. Kita yang sedia katil dia, duk alih katil, kaki kan nak pergi ke kiblat, ke kepala kan nak pergi ke kiblat. Kita yang duk atung semua, duk pasang kelambu atas, kok cicak berak atas mayat dan sebagainya. Kita duk atung semua benda ni. Sampai cukup pukul berapa tak lagi angkat pergi mandi mayat. Kita duk tolong jurus hayak dekat dia dan sebagainya. Lepas selesai tu angkat dia main nak kapan. Kita duk tengok mayat dia di kapan, duk poroi cendana, bubuh celah kain kapan dia dan sebagainya. Dah habis selesai, kita pula pergi salah seorang tolong duk pergi kuih, duk usung mayat dia buat pergi ke kubur. Bila sampai di masjid tak lagi semayang, kita salah seorang takbir semayang untuk dia, doa untuk kesejahteraan dia. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doa apa semua sah dah selesai. Kita pula pergi masuk dalam liang, sambut mayat dia, letak dalam. Tak fikir dah kata satu hari kita akan jadi macam tu. Umar Abdul Aziz kata macam tu. Apa duk tengok kematian ni daripada mula dia bercerai nyawa mati tu sampai selesai pengkebumian. Kita mengikuti setiap detik perjalanan mayat ni, kita tak ambil yang tibarkan daripada benda-benda ni. Dia kata, maka sekalian kamu tidurkan dia di dalam lubang daripada bumi. Kita tengok mayat dia duk bubuh dalam kubur, kita tengok mayat dia orang dulu tak. Tuan, ada kes tuan-tuan, dah tanam, dah
ke bumi dah apa mayat beralih daripada arah kiblat. Mayat beralih. Saya dah cerita dah benda ni dulu. Tadi saya sebut tu Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Bapa dia yang kata Tuan Husin tu pun ulama besar. Ulama besar. Dia mai daripada Kedah, mai di Seberang Perai tu, dia yang pegang pondok Pokok Senar tu, dia yang pegang pondok tu. Kemudiannya apabila dia meninggal dunia, anak dia Tuan Guru Haji Ahmad ambil alih tempat dia. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin dulu pernah jadi wakil rakyat Kerian ni dulu. Untuk tuan mesti kenal dia. Pak dia Tuan Husin. Pak dia Tuan Husin. Dia marah lah dekat satu kes lah, berlaku satu kes, dia marah dekat satu orang tu. Kerana marah tu merajuk tu lari main buka pondok. Lepas tu kawan dia marah tu sakit. Orang main panggil dia. Orang main panggil dia minta dia pergi lah, ada kawan tu sakit, minta dia pergi lah. Dia tak pergi. Bukan dia benci kawan tu, tapi dia marah beberapa tindakan kawan tu, dia marah. Dia tak puas hati tindakan kawan tu. Bawa diri. Sampai kawan tu mati, dia tak pergi. Orang main panggil dia, minta dia pergi semayang mayat, dia tak pergi. Dia marah sungguh ke kawan tu. Dia tak pergi. Akhirnya orang semayang mayat dan orang simpan. Lepas tu orang main tanya dia lagi, pasal apa yang tu perut tak pergi? Keluar kalap daripada mulut dia. Ini mengikut cerita orang tua-tua yang anak murid dia tu. Keluar kalap daripada mulut dia. Orang-orang macam ni bukan nak cakap merapu, cakap tak ketahuan. Dia bercakap sekali-sekali pun jangan buat pasal dengan dia. Keluar kalap di mulut dia. Dia kata, tak mau pergi, dia kata. Derhaka Tuhan, dia kata. Mayat pun bukan menghadap kiblat, dia kata. Dia kata macam tu. Jadi orang ni sudah takut dah pasal dia ni Tok Guru besar. Memang orang warah. Dia korek balik nak tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tak menghadap sebut. Bukan setakat mayat tu terbalik duduk terlentang itu sudah, dia berbalik balik penuh terus. Tuan, bila kita tanam mayat ngiring tu menghadap kiblat, kalau kata nak terbalik pun dia jadi terlentang. Ni dah dia berbalik penuh terus. Nak buat apa? Akhirnya bila tengok benda tu betul, dia pemain ambil dia balik daripada Pokok Senar ni, bawa balik di tempat dia duduk mula tu ke bumi. Bila dia sakit kuat ni, dia pemain ambil dia bawa balik di sana, dan dia meninggal dan dia tersimpan di sana. Kerana nak memuliakan karamah yang Allah bagi dekat dia. Kemuliaan, tanda-tanda kemuliaan karamah yang Allah bagi dekat orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Benda ni tuan-tuan, apa pun tak boleh cakap besar. Kita tak tahu kita nak mati lagu mana, nak jadi macam mana lepas mati tu, bukan tahu. Tak tahu. Nak jadi elok ke, nak jadi tak elok ke, na'udzubillah min dzalik. Minta Tuhan jauh daripada jadi benda-benda tak elok bila kita mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar bin Abdul Aziz dia pesan benda ni. Dia kata, sekalian kamu tidurkan mayat itu di dalam lubang kubur. Dia kata, sesungguhnya berbantalkan tanah dia. Bukan tak tengok. Umar Abdul Aziz kata, kamu pergi ke bumi, mayat adik-beradik kamu, kawan baik kamu, orang kampung kamu tengok orang dulu letak mayat dalam kubur tu. Bantai ni ada orang pergi bantai, dia tidur di rumah malam-malam. Oh, pergi kain putih aja, ambil tanah aja, perosok-perosok dalam runcang putih tu, itulah bantai mayat. Duit banyak mana pun, kekayaan tak usah cakap lah, masa tu bantai tanah aja. Itu saja manusia pada waktu dia dah mati. Maka meninggalkan kekasih dia. Tak usah sayanglah anak bini macam mana pun, anak bini kekasih dalam hidup, tak usahlah. Mati tinggal semua kekasih dia. Dan putus segala sebabnya. Maka sentiasalah terkenang dan terfikir segala ini fikiran dan seumpamanya. Orang hak tinggal ni, tinggal kenangan saja. Boleh duk ingat aja. Kalau anak-anak ni ingat kepada bapa, ayah mata meleleh pelan-pelan. Kalaulah bapa ada, kami tak jadi macam ni. Tinggal kenangan. Ayah mata, ayah boleh cerita kesedihan yang ditanggung oleh orang yang kena tinggal. Serta masuk tanah kubur, serta masuk kubur, yang masuk ke tanah perkuburan dan melihat akan orang-orang yang mati. Kita duk pergi ke tanah perkuburan ni, tengok berapa banyak batu nisan ada, berapa ramai ada orang yang tak mati. Dan ahli-ahli
ialah yang selalu memberi bekas ingatkan mati itu di hati. Maksudnya orang-orang yang ahli, orang-orang yang baik-baik saja yang kematian ini memberi bekas di hati dia, yang dia mengambil iktibar daripada kematian yang berlaku, sehingga boleh dikalahkan atasnya sekira-kira jadi ia sebagai di hadapan mata. Itu dia. Orang yang betul-betul boleh ambil iktibar daripada kematian adalah orang-orang yang baik-baik saja. Orang yang tak baik tak ada apa. Kematian tidak bagi pengajaran apa-apa kepada dia. Maka pada waktu itu hampirlah mau bersedia baginya dan berjauh daripada negeri tipu daya itu. Bila mati, sangat perlulah persediaan untuk kita bawa untuk nak menghadapi alam barzakh kita ni. Masa tu sangat perlu, tuan-tuan. Satu pahala pada masa tu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan kekayaannya. Tuan, anak-anak ni dia ambil paisa SPM ke apa ke semua, satu mata punya pasal dia jadi grade 2. Ada dia kalaulah sekiranya dapat lagi satu mata, mungkin dia dapat grade 1. Beza grade 1 dengan grade 2 tu, itu berkuasa dunia kan? Dia cek balik Allah, dia kata yang ni aku salah 6, kalau salah 5 dapat A, kalau dapat A aku dapat grade 1. Satu mata tu bagi dia, kalau teriak keluar air mata darah pun tahun depan pula lah ambil pahala kali berapa. Satu mata tu tak apalah, ni SPM ni akhirat esok ni, ini nak menentukan syurga neraka esok ni. Satu pahala pun besar bagi kita. Tuan-tuan baca dalam hadis cerita tentang isteri, cerita tentang suami, yang suami ni menghadapi masalah tidak cukup kebajikan, yang isteri ni terlebih kebajikan. Suami minta dekat isteri, minta bagi dekat aku pahala kamu sikit. Minta dekat isteri ni, bagi dekat aku pahala kamu sikit. Isteri kata, apa aku boleh buat, bukan kerja aku nak bagi pahala dekat kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni masalah ni, masa duduk atas dunia lah ni, nak buat apa pula ni. Dah mati, dah bangkit di padang mahsyar esok, siapa tak boleh tolong siapa. Anak tidak boleh tolong pak, suami tidak boleh tolong isteri, anak siapa pun tak boleh buat apa, melainkan masing-masing dengan apa dia bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka jika tidak begitu, maka ingat dengan zahir hati, dengan hujung lidah itu, sedikit jua faedahnya pada memberi takut dan memberi ingat. Dia kata kalau kita ni tak boleh jadi orang yang ingat mati di hati, tak boleh, hati kita tak mau nak ingat pasal mati. Kalau kita ni menghadapi masalah tak boleh nak ingat mati, sebutlah dengan lidah, dia kata. Jadilah sebut dengan lidah. Analah nak tahu, sekali sebut dia tak sampai ke hati, 5 kali sebut tak sampai, tahkan 50 kali kita sebut sampai ke hati. Tuan, bukan senang. Manusia pun serupa. Ada manusia sekali dengar nasihat berubah jadi elok. Ada manusia kena 100 kali bagi nasihat barulah dia nak rasa terusik sikit hati dia. Ada manusia sampai dekat nak mati sangat dah, barulah masa tu terusik hati dia, berasa nak berubah, tapi nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah digar-garah, pintu taubat sudah tutup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata maka sebagaimana sedap hatinya dengan sebab suatu daripada dunia, maka sayogialah ingat dengan lekasnya bahawasanya tak dapat tidak baginya bercerai dengan dunia ini dengan tidak syak lagi. Satu benda yang kita tak boleh nafi, satu hari kita mati. Itu yang kita tak boleh nafi. Satu hari kita mati. Mati tak nanti tua, tak nanti sakit. Mati, orang muda pun mati, orang sehat pun mati. Mati sampai masa yang dijanjikan, jalan bila. Nah, jadi last sekali dia tutup tajuk ni, dia kata bahawasanya tak dapat tidak baginya, bagi manusia itu akan bercerai dengan dunia, yang ni dengan tidak syak lagi. Kok mana pun satu hari kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada nyawa, dia akan jumpa mati. Biarlah bila Allah Subhanahu wa taala tamatkan tempoh kita hidup atas dunia ni dalam keadaan kita taat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana tak tahu nak mati bila, biarlah sepanjang masa kita taat kepada Allah. Tuan-tuan, kita kena faham hak mana satu agama,
Kena faham. Hak mana satu sembang-sembang biasa, kita kena faham. Kalau benda ni benda agama, tak usah pergi duduk campur, cakap tak ada pun tak usah. Takut kan? Macam kita duduk cakap selalu, takut. Orang-orang hari ni dia tak terbeza benda ni. Benda agama, dia pergi tumpang cakap, dia cakap tu, dia tak sedar bahawa cakap dia tu sebenarnya menyentuh agama. Jadi kalau tak reti, terus cakap langsung. Duduk diam, lebih selamat. Kalau pergi duduk gagah, engkau bercakap juga, tiba-tiba cakap kita tu pergi masuk dalam kumpulan mencerca agama. Tidakkah itu menjadi susah kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada susah apa. Seluruh penduduk dalam dunia ni pilih untuk derhaka Allah. Allah tetap dengan sifat istighnaq dia. Allah tetap Allah Tuhan Maha Kaya. Tapi manusia yang membantah Allah, yang menderhaka Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka susah. Susah, sungguh-sungguh punya susah, sehingga kan tak ada siapa boleh tolong mereka melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Lepas ini kita masuk bab atharul hasir fi janbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kesan tikar tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita kata Nabi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni biasa tidur atas tikar. Sehingga kan apabila dia bangkit saja, rusuk dia tu lekat bekas tikar yang dibuat daripada daun tamar ni, lekat tikar. Sehingga ke sahabat Nabi apabila tengok terus berasa sedih. Terus kata ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kalaulah sekiranya kamu sebut aja dekat kami, kami akan buat tempat tidur yang elok untuk kamu. Sahabat ni sayang ke Nabi ni, mereka pun tak gamak lah nak tengok Nabi, satu orang yang mulia, istimewa, pemimpin yang dikagumi, tidur atas tikar daun tamar. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kamu sebut aja di mulut, kami buat tempat tidur yang cukup elok untuk kamu. Raja Parsi, Raja Rom, Kisra dan Kaisar tidur di atas katil yang seumpama singgah sana. Patutkah kamu, seorang Nabi, pesuruh Allah, kekasih Allah, tidur atas daun tamar ni? Sahabat dia kata macam tu. Tak gamak tengok hidup Nabi SAW yang semacam tu. Dan itu kita akan baca pada bulan yang akan datang, insyaAllah. Kami sembahyang Isya'. Imam itu membaca ayat Quran dengan melihat Quran di hadapan imam. Tolong jawab dengan jelas kepada kami. Kami nak tahu hukumnya. Sah atau sunat, atau makruh, atau bid'ah, atau jangan dibuat. Tolonglah beri penjelasan. Oh, ini trend hari ini, tuan-tuan. Trend hari ini semayang sebab imam tak hafiz, dia tidak hafaz Quran, bukan imam hafiz. Jadi dia buka Quran di depan. Bila semayang, dia tengok Quran. Benda ni ada dibahaskan oleh ulama, tapi bukan ulama dulu, ulama yang mutaakhir. Sebab ulama dulu tak bahas benda ni, sebab ulama-ulama dulu semua hafaz Quran. Jadi benda ni tak timbul dulu. Benda tu timbul kemudian ni. Jadi ada perbahasan di kalangan ulama kemudian ni. Sebahagian ulama, khususnya ulama-ulama yang hafiz, kan, mereka kata makruh. Alasan satu, pasal Nabi tak buat benda tu. Yang kedua, kerana dia mengganggu khusyuk. Kerana imam itu jadi masyghul dengan mazhab. Jadi kumpulan ini dia kata makruh. Begitu. Satu kumpulan lagi pula, dia kata sunat pula. Pasal apa? Pasal dia kata orang yang hafaz Quran sekalipun, walaupun dia dah hafaz Quran, membuka Quran ketika baca Quran, menatap Quran itu adalah sunat. Jadi ini hujah masing-masing ulama. Bagi saya lah, bagi saya benda ni tidak jadi salah lah. Saya berpendirian lah, ini pendapat lah. Oleh kerana ada dua pandangan di kalangan ulama, yang satu dengan hujah-hujah dia, yang satu dengan hujah-hujah dia, kan.
benda ni tidak jadi salah lah. Pasal apa? Pasal dia baca Quran tu, kalau nak kata ganggu khusyuk, kalau tak tengok khusyuk lah kan. Jadi cerita dia macam tu lah. Cumanya lebih baik bagi orang yang hafaz tu tak payahlah, bahkan itu yang sunnah kan. Tapi kalau dia nak melatih diri dia buka Quran baca, itu tidak jadi satu kesalahan dan tidak ada nas yang melarang benda tu. Jadi benda tu tidak ada nas yang melarang kan? Tapi dia trend lah, di kebanyakan masjid ada trend ni. Dia bubuh satu stand tu, bubuh Quran besar depan tu. So dia semayang, dia dibaca malam ni, rakaat pertama muka surat ni, rakaat kedua muka surat ni. Habis semayang lagi, dia alih, dia pikir-pikir dengan apa kata dah. Tidak jadi kesalahan lah. Jangan isukan benda ni lah dalam masyarakat. Jangan isukan benda ni. Tidak jadi satu kesalahan. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.